Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. La yastakhlifannahum fil ard كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Maksudnya, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada kalangan kamu, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum daripada mereka sebagai khalifah-khalifah yang berkuasa. Dan dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam yang telah diredainya untuk mereka. Dan juga dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan daripada ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fadli bin Datuk Haji Hassan, Timbalan Menteri Besar Kelantan, dan yang berbahagia Datin, yang berhormat Datuk Seri Ahmad Diraja, Datuk Haji Muhammad Ammar bin Abdullah, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, dan yang berbahagia Datin Seri Ahmad Diraja, yang berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan, yang berbahagia dan yang berbahagia Datuk Datin Bentara Kanan, yang berhormat Datuk-Datuk ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan, yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan, yang berhormat ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara, yang mulia Datuk Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, bahagian pengurusan, yang amat berusaha, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, para pegawai, para tetamu jemputan yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran yang tidak terhingga kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinannya dapat bersama-sama kita berada dalam majlis perasmian sambutan sempena 33 tahun pentadbiran membangun bersama Islam negeri Kelantan Darun Naim. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua hadirin dan hadirat yang memberikan komitmen yang tinggi untuk sama-sama menjayakan majlis yang penuh bermakna ini dalam menterjemahkan rasa kesyukuran bernaung di bawah dasar membangun bersama Islam. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pada hari ini 21 Oktober 2023, genap 33 tahun Kelantan ditadbir dengan dasar membangun bersama Islam. Ini bermakna
selama 33 tahun kita telah berjaya memperkukuhkan asas Islam dalam segenap agenda pembangunan negeri dan rakyat. Sejak dahulu kita tegakkan dalam masyarakat sama ada Muslim atau non-Muslim, slogan Islam boleh. Dan ianya meresapi dalam pemikiran masyarakat sehingga non-Muslim boleh menerima slogan ini dengan baik, hasil daripada asas pentadbiran yang kita laksanakan. Apabila kita menghayati sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri kepimpinan futuristik bukanlah suatu yang asing dalam kepimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa visi agenda Islam ke seluruh dunia menjadikan baginda sebagai seorang pemimpin yang tiada tandingan. Peranan, perjalanan dan track record kerajaan ini sejak dari dahulu wajib dihayati oleh generasi hari ini dengan sebaiknya agar kita terus beriltizam untuk mempertahankan kerajaan ini sampai bila-bila insya-Allah. Peristiwa perjanjian Hudaibiyah sebagai contoh menggambarkan pemikiran futuristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata mengetahui perjanjian Hudaibiyah yang dimeterai di antara Quraisy Mekah dan umat Islam di Madinah merupakan rentetan daripada peristiwa orang Islam dihalang daripada memasuki kota Mekah untuk menunaikan umrah pada tahun tersebut. Namun begitu, perjanjian damai ini pada hakikatnya merupakan satu peluang yang tidak bersifat kebetulan semata-mata. Apa yang berlaku selepas 3 peperangan utama, iaitu peperangan Badar, Uhud dan juga Khandaq, kota Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam berada pada kedudukan yang terancam. Meskipun isi perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada zahirnya bersifat berat sebelah, disertai syarat-syarat remeh-temeh yang dikemukakan oleh pihak Quraisy, bahkan hingga ke tahap membadangkan kataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada nama baginda. Rasulullah tetap menerima perjanjian tersebut. Walaupun hanya menyebut Muhammad, perjanjian di antara Quraisy dan juga Muhammad ibni Abdullah. Kerana Muhammad ibni Abdullah itu adalah Rasulullah. Rasulullah tetap menerima perjanjian tersebut, berasaskan kepada matlamat untuk mengelakkan sebaran pakatan di antara Quraisy dan Yahudi Khaybar. Samping itu Rasulullah mengambil peluang sepanjang tempoh gencatan senjata tersebut untuk menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Sepanjang perjalanan pentadbiran membangun bersama Islam, selama 33 tahun, rakyat Kelantan berjaya menghayati 3 teras utama prinsip membangun bersama Islam, iaitu ubudiyah, mas'uliyah dan itqan, yang mana telah kita sama-sama perjuangkan demi memastikan syiar Islam tetap dalam landasan di bumi serambi Mekah ini. Tadbiran ini meletakkan prinsip Islam memimpin dalam kerangka maqasid syar'iyah. Tadbiran ini adalah suatu nikmat bersama yang perlu kita hayati, yang telah meletakkan satu penanda aras pentadbiran berintegriti. Pentadbiran ini terus menjaga kebajikan rakyat bagi memastikan kesejahteraan hidup bermasyarakat, saling menghormati, menyemai budaya ta'awun dan ihsan yang sentiasa berpijak atas landasan keharmonian, keamanan dan kemakmuran. Oleh yang demikian, rakyat Kelantan memahami
bahawa kepimpinan kerajaan negeri sentiasa bergerak seiring dengan aspirasi rakyat dan melaksanakan amanah kepimpinan demi kesejahteraan rakyat. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian, pencapaian yang kita gapai ini bukan sekadar untuk diraikan, bahkan apa yang lebih utama, kita menginsafi dan terus bergerak ke hadapan untuk memastikan setiap rakyat Kelantan merasai dan menghayati dasar membangun bersama Islam. Apa yang lebih utama, pencapaian yang telah tersimpan dalam genggaman ini perlu kita semai dan bajai bersama sebagai satu pasukan yang mantap demi meneruskan kecemerlangan ini. Berbalik kepada senario futuristik yang dibentang oleh timbalan saya sebentar tadi, maka saya kemukakan 3 gagasan utama Kelantan Sejahtera 2033 seperti berikut. Gagasan pertama, pengukuhan kepimpinan ulama dengan melibatkan teknokrat. Firman Allah Ta'ala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Dan firman Allah Ta'ala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Oleh itu bertanyalah kepada orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Intipati daripada kedua-dua ayat ini menggambarkan jalinan ulama dan teknokrat yang menjadi teras kepada gagasan pertama ini. Kepimpinan ulama akan memastikan syiar Islam, pelaksanaan undang-undang Islam di Kelantan terus dipertahan dan diperkasakan melalui sinergi antara pengetahuan agama dengan kepakaran teknikal dan kemahiran profesional. Kelantan dapat merancang strategi pembangunan yang menyeluruh berdasarkan kepada prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan dan kepentingan bersama. Pemimpin ulama dan teknokrat perlu bekerjasama secara efektif dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk mencapai visi Kelantan yang sejahtera bagi masa depan yang lebih berdaya saing. Pendekatan kolaboratif ini akan mewujudkan masyarakat yang lebih stabil dan selamat, meningkatkan hubungan masyarakat berbagai kaum dan mewujudkan kestabilan sosial. Gagasan kedua, pemerkasaan ekonomi dengan memaksimumkan hasil negeri dan memperkasa industri hiliran. Firman Allah Ta'ala, "Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulka fihi bi amri wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatadhakkarun." Liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya Allah yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu supaya kapal-kapal berlayar padanya dengan perintahnya dan supaya kamu mencari rezeki dari limpah kurnianya dan juga supaya kamu bersyukur. Dan Allah memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripadanya. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kekuasaannya bagi kaum yang memikirkan dengan teliti. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, Kelantan dianugerahkan kekayaan hasil bumi, sumber mineral dan tanah yang subur. Anugerah ini merupakan potensi yang perlu diuruskan dengan penuh hemah dan hikmah
supaya setiap hasil yang dituai dapat dinikmati bersama seluruh rakyat negeri Kelantan. Hak-hak rakyat Kelantan dalam pembangunan ekonomi, hasil mahsul negeri seperti hasil petroleum dan gas wajib dihormati selaras dengan perjanjian dan hak negeri dalam sistem federalisme. Tidak hanya itu, kelestarian alam turut diberi penekanan yang serius di Kelantan melalui berbagai inisiatif pelindungan alam sekitar yang berkesan. Kelantan telah berjaya memulihkan dan menjaga ekosistem dengan baik. Hakikatnya kita telah menyumbang kepada kelestarian negara kerana berjaya mengekalkan sebahagian besar keluasan hutan negeri. Sudah pasti Kelantan memerlukan kelebihan sektor logistik yang merangkumi pengangkutan, penyimpanan dan pengagihan. Pembangunan infrastruktur logistik yang baik dan efisien akan meningkatkan kecekapan dan kebolehpercayaan dalam pergerakan barangan dan perkhidmatan. Selain itu, pembangunan taman industri akan menarik pelaburan dan mencipta peluang pekerjaan baru bagi penduduk setempat. Infrastruktur ini perlu dirancang dengan teliti untuk memenuhi keperluan dan pertumbuhan ekonomi negeri. Kejayaan ini sudah pasti akan membolehkan kerajaan mengalokasikan sumber keuangan dengan lebih baik kepada keperluan lain seperti pendidikan, pembangunan modal insan, kesihatan, bekalan air bersih dan rekreasi. Gagasan ketiga memperkukuhkan budaya kerjasama dan kebersamaan. Budaya kebersamaan mencerminkan pentumasan untuk bekerja bersama-sama, berkongsi maklumat, sumber daya dan pengetahuan serta menghargai sumbangan setiap pihak yang terlibat dalam proses membuat keputusan. Ini akan mencipta rasa pemilikan bersama terhadap tujuan pembangunan, memperkukuhkan komitmen dan motivasi untuk mencapai kejayaan jangka panjang. Semua pihak yang terlibat mempunyai peluang untuk mengambil bahagian dalam proses pengambilan keputusan, menyumbangkan idea serta membincangkan isu-isu penting. Ini mencipta rasa pemilikan bersama terhadap tujuan pembangunan, memperkukuhkan komitmen dan motivasi untuk mencapai kejayaan jangka panjang. Dengan melibatkan semua lapisan pembuat keputusan, daripada peringkat bawahan ke peringkat tertinggi di antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan dalam suatu kerangka budaya kebersamaan, Kelantan dapat dibawa kepada pembangunan yang lebih bersepadu, inovatif dan inklusif serta mencapai hasil yang lebih baik dalam usaha mewujudkan Kelantan sejahtera 2033. Firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan naklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi siapa yang melanggar perintahnya. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, Allah menjadi tanggungjawab kepada kita untuk terus menyemai sifat ukhuwah dan mahabbah antara satu sama lain, kerana ia menjadi asas dan tonggak kekuatan kerajaan ini. Yang paling penting, kita buat kerja semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan cintakan negeri bertuah ini. Kita berazam dan berikrar untuk memastikan kerajaan negeri yang sudah 33 tahun ditadbir kekal di bawah dasar membangun bersama Islam. Sependa sambutan 33 tahun ini, saya sangat mengharapkan pimpinan di semua peringkat dan rakyat Kelantan termasuk warga perantau agar sepakat menjaga kemakmuran, keamanan serta
keunikan negeri Serambi Mekah ini. Terima kasih kepada seluruh rakyat yang mendoakan kejayaan pembangunan negeri dan kesejahteraan rakyat Kelantan. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan sambutan 33 tahun pentadbiran membangun bersama Islam. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.